Tiga-tiga benda ni fardu ain, jatuh atas setiap orang. Setiap orang dia mesti tahu. Bukan fardu kifayah. Yang pertama kita tengok akidah. Persoalan dia, bilakah mengucap dua kalimah syahadah itu menjadi fardu ain? Kepada budak-budak yang di bawah umur, dia tak ucap dua kalimah syahadah pun tak apa, dia belum fardu ain lagi. Yang jadi fardu ain bila satu-satu orang tu dia dah balik, dah cukup umur, ucap dua kalimah syahadah ni mesti dah kat dia. Tapi kita di Malaysia ni biasanya budak-budak pun kita ajar lah. Jadi selamat dah bahagian tu. Satu lagi, bila satu orang tu masuk agama Islam, dia masuk saja agama Islam, automatik fardu ain dia ucap dua kalimah syahadah. Jadi dua kalimah syahadah ni dia jadi fardu ain ke atas dua golongan. Yang pertama tadi, orang yang baru balik, dia balik saja fardu ain dah, dia mesti ucap. Yang kedua, orang yang masuk Islam, dia nak masuk Islam saja mesti ucap fardu ain. Memadai dengan dia mengakui isi asas dua kalimah syahadah itu. Jadi anak kita yang baru balik ni tadi, dia faham la ilaha illallah tu maksud dia tak ada Tuhan lain, hanya Allah saja. Cukuplah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad ni wakil daripada Tuhan. Dia faham yang tu dah cukup dah. Tak payah dia nak hurai sampai dalam-dalam. Kita nak belajar sampai sifat 20, kemudian sampai peringkat hakikat, nak kenal pula ilah tu apa maksud dia. La ilaha illallah, ilah tu apa maksud dia, semua tu benda mendalam. Kata Imam Ghazali, cukup dia faham tak ada Tuhan lain selain Allah, Nabi Muhammad ni wakil daripada Allah, cukup. Selamat dah. Tapi dari semasa ke semasa dia kena upgrade lah, dia kena pertingkatkan pemahaman dia. Begitu juga orang baru masuk Islam, kita suruh dia mengucap, dia yakin Allah saja Tuhan, dan Nabi Muhammad ni dia yakin memang wakil daripada Tuhan, cukup dah. Tak payah kita kata ni kamu mesti belajar sifat 20 ni. Dia baru masuk, kita suruh dia faham sifat 20. Nak faham benda-benda tu semua rumit. Tak payah dah. Dari semasa ke semasa dia akan pertingkatkan. Tu kata Imam Ghazali daripada kitab Ihya ini. Dan tidak diwajibkan kepadanya, kepada siapa ni? Kepada orang yang baru balik dan juga kepada orang yang baru masuk agama Islam. Tak diwajibkan kepadanya untuk berhasil menyingkapkan bagi dirinya dengan pemikiran, perbahasan dan penghuraian dalil-dalil. Tetapi cukuplah sekadar ia membenarkan dan meyakini benar-benar dengan tak bercampur keraguan dan kebimbangan hati. Hal itu mungkin berhasil dengan semata-mata bertakhlid dan mendengar tanpa perbahasan dalil. Kerana Rasulullah SAW mencukupkan dari orang-orang Arab itu dengan membenarkan dan mengakui tanpa mempelajari dalil. Zaman Nabi Muhammad dulu pun, bila satu orang kafir ni nak masuk agama Islam, Nabi Muhammad suruh mengucap saja. Orang tu mengucap dah, kira Islam lah tu. Nabi Muhammad tak kata kamu mesti belajar ni, tak payah dah. Dah cukup Islam dah. Jadi dia mula-mula masuk, tak payah kita nak memberatkan dia. Itu dari segi akidah. Tadi ada 3 bahagian kan? Bahagian akidah, bahagian perkara yang mesti kita buat, dan bahagian perkara yang kita tak boleh buat. Sekarang nak masuk perkara yang kena buat. Satu-satu orang tu dia masuk saja agama Islam, fardu ain ke atas dia mengucap 2 kalimah syahadah, dah selesai dah. Kalau orang tu hidup, katalah dia masuk pukul 9 pagi masuk Islam, dia hidup sampai masuk sembahyang zuhur, bila sampai saja waktu zuhur, dah fardu ain ke atas dia belajar cara-cara bersuci. Kena ada orang ajak cara nak ambil air sembahyang. Dan fardu ain pula ke atas dia cara nak sembahyang. Walaupun tak belajar habis, mana mampu dia nak belajar habis kan? Kita belajar sembahyang pun bertahun-tahun. Tapi yang asas tu kita kena ajar kat dia dah. Daripada pukul 9 dia masuk Islam sampai pukul 10, cara sembahyang tak fardu ain ke atas dia lagi. Belum lagi. Dah masuk waktu sembahyang dah, baru fardu ain ke atas dia. Dia masuk waktu sembahyang baru fardu ain. Cara-cara sembahyang kena ajar. Dan kena ajar tu pula yang wajib, yang rukun saja. Yang sunat tak payah. Sebab yang sunat dia tak masuk fardu ain. Ajar yang wajib saja. Kemudian kalau orang yang baru balik dengan
orang yang baru masuk agama Islam tadi, dia hidup sampai bulan Ramadan. Sebelum sampai bulan Ramadan, dia tak fardu ain ke atas dia nak belajar tentang puasa. Katalah dia masuk sekarang bulan Rajab, masuk Islam, dia tak payah belajar puasa lagi. Tak fardu ain, dia nak belajar boleh, tapi tak fardu ain. Tak mesti. Dia hidup Rajab, Syaban, masuk Ramadan. Nak masuk Ramadan tu wajib fardu ain kat atas dia belajar puasa. Puasa wajib, puasa sunat bukan fardu ain. Puasa wajib. Dia hidup sampai bulan puasa, dia mesti belajar pasal puasa. Tu maksud dia. Kemudian kalau dia masuk agama Islam, dia ni orang yang ada harta. Dia masuk agama Islam, dia orang ada harta. Maka dia wajib pula belajar pasal zakat. Sebab dia ada harta, dia nak kena keluar zakat. Macam mana dengan ibadah haji? Dia masuk agama Islam, selang 2 bulan sampai bulan haji. Fardu ainkah ke atas dia untuk belajar tentang haji? Jawapannya tidak. Kenapa haji tak jadi fardu ain? Sebab apa? Bila sampai bulan haji, dia tak mesti kena pergi buat haji. Haji ni dia boleh buat 20 tahun lagi ke, 30 tahun lagi ke. Jadi tak fardu ain untuk dia belajar haji. Jadi ringkasnya, yang fardu ain yang kena buat bila dia masuk agama Islam, dia kena buat mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia dah Islam, sampai pula masuk waktu sembahyang, dia kena buat belajar cara sembahyang. Kemudian bila dia hidup sampai kepada bulan puasa, dia kena buat belajar pula cara puasa. Tapi bila sampai pada bulan orang buat haji, dia tak fardu ain untuk dia belajar. Sebab haji ni dia boleh buat bila-bila masa, jangka masa dia panjang. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, apabila datang bulan haji, tidaklah wajib ia bersegera mempelajari pengetahuan haji, kerana mengerjakannya adalah dalam waktu yang lama. Dari itu, tidak diwajibkan mempelajarinya cepat-cepat. Sampai bulan haji, orang yang baligh tadi dengan orang yang baru masuk agama Islam, tak payah kita wajibkan belajar pada dia tentang buat haji. Sebab nak buat haji ni lama masa dia. Kata Imam Ghazali lagi, tapi sayugialah bagi ulama Islam memperingatkannya bahawa haji itu suatu kewajipan yang lama atas tiap-tiap orang yang mempunyai perbekalan dan kenderaan. Apabila ia memiliki barang-barang tersebut, maka mungkin timbul hasrat dalam hatinya hendak menyegerakan menunaikan ibadah haji itu. Kadang-kadang orang ini bila kita cerita kepada dia, umat Islam ni kena buat haji, kena pergi Mekah, tiba-tiba dia rasa nak buat. Bila dia rasa nak buat, dia nak pergi dalam waktu yang terdekat, masa tu fardu ain lah untuk dia belajar. Kalau dia tak rasa lambat lagi lah nak pergi, tak fardu ain lagi.